Kita bertemu kembali kita dalam episod yang terakhir adalah episod part 5. Okey. Kali ni kita nak buat calibration, tuning segala-galanya untuk mencapai objektif sound quality dan output yang paling maksimum tanpa distortion. Okey, sebelum tu kedengaran bunyi pop ini adalah saya nak uji yang saya tunjuk episod yang lepas adalah untuk nak detect polarity. Speaker ni negatif ke positif, terbalik ataupun tak terbalik. So kita mainkan ni speaker pop ni, okay, wave pada kita punya set unit kita, head unit kita. And then kita letak kita punya benda ni, okay, dekat berhampiran dengan kita punya speaker. And then kita tekan test. Kalau kita nampak, okay, polarity tu menunjukkan blinking pada hijau. Ini bermaksud ia dalam keadaan tidak terbalik. Okay, dia positif. Dia tidak terbalik. Kalau dia out of phase ataupun terbalik dia panggil, dia akan berkelip pada yang merah. Alright. Okay, bagi siapa yang tak ada alat yang tadi ni, okay, yang ni, okay, kita boleh juga guna cara teknik yang very simple, very DIY, iaitu menggunakan bateri 1.5 volt, okey, saiz AA, okey, saiz AA. Jangan besar sangat. Okey, yang ini saja, okey, sebab dia 1.5 volt. Okey, sebelum kita nak pasang speaker kita, dia ada wire kan? Okey, positif dan negatif. Kita sambung wire ni, okey. Kalau kita tengok kedudukan bateri ni, ini positif dan ini adalah negatif. So kita sambung. Bila kita tengok speaker kita, bila sekali kita letak tu, dia keluar macam ni. Dia akan macam bunyi pop keluar. Maknanya itu dalam phase yang betul. Maksudnya polarity yang betul. Tapi kalau kita pasang tu, dia menarik ke dalam. Maknanya bila kita tekan dia, bila kita sambung dia menaik ke dalam, itu adalah polarity yang terbalik. Okay, out of phase. So kita nak in phase. So in phase maksudnya dia keluar. So bila dari situ kita boleh tentukan yang mana wire positif dan mana wire negatif untuk disambungkan pada kita punya head unit kita. So kalau ni cara mudah nak tahu polarity dia positif atau negatif, okey, terbalik atau tidak, apa ni, in phase ataupun out phase. Okey, so kita ambil bateri ni. Okey, katakan ini adalah negatif, ini adalah positif. Okey, so kita letak sini. Bila kita letak ni, cuba tengok, kita zoom dekat ni, kita nampak cone tu dia akan naik. Macam naik. Okay, naik kan? Kita boleh nampak dekat sini, kawasan ni, dia akan naik. Ini menunjukkan dia dia in phase. In phase maksudnya betul lah polarity ni, ini adalah positif, ini adalah negatif. So kalau kita tengok betul, speaker level betul. Nampak? Sini. Cuba zoom dekat sikit sini. Okay, positif dan negatif. Jika dia terbalik, bila kita terbalikkan ni, okay, terbalikkan ni, bila kita letak, okay, betul-betul, dia akan, bila kita tekan, dia tarik. Ini adalah terbalik. Okay, zoom sini. Sini. Kat cone dia, dia boleh nampak. Dia masuk ke dalam. Okay, ini dia terbalik. Yang betulnya adalah dia mesti keluar. Nampak? Ini keluar. Nampak? Dia keluar. Ini adalah yang in phase. Ini betul. Okey. Okey.
sekarang sudah tiba masanya kita nak check kita punya gain dan kita nak set kita punya gain. Apa maksud gain adalah dia macam kita punya amplifier sensitivity kita, okey, pada amplifier kita untuk kita nak mesh dengan kita punya head unit kita yang dekat sini. So dia boleh menentukan berapa voltage yang kita nak supply pada kita punya amp. Apabila dia dah supply, kata dia maximum volume, maksudnya bila kita turn apa ni, kita punya head unit kita volume macam ni, kita tengok kat sini 30. Ini contoh saja, kita tak set lagi. Jadi kalau kita nak turn up dia punya volume sampai tahap mana volume yang tak ada distortion. Kalau dia distortion, dia akan berlakunya clipping. Clipping ni maksudnya pada kita punya sine wave kita akan berlakunya potongan seperti mana yang disebut sebelum ni. Alright. So teknik yang saya dah tunjuk dia punya kits dia, okey. Untuk teknik yang saya tunjuk dalam episod yang lepas, kita ada dua cara kat sini. Adalah pertama, kita gunakan speaker dengan kapasitor, dan juga ada guna resistor ni juga dengan ni, okey, untuk tentukan dia punya berapa nilai gain maksimum dia, distortion dia, dengan menggunakan signal. Dan cara lain boleh cara guna Ohm law. Okey, ini adalah kata teori yang kita belajar di sekolah dahulu. Okey, volt hukum Ohm ni lah. Volt power ni watt kali dengan R resistor. Okey, ini adalah square root. Okey. So untuk head unit ni kita dah kira, okey, dia punya watt RMS dia sebanyak 26 watt kali dengan 4 ohm adalah nilai speaker ni. Okey. So dia dapat 10.20 volt. So kita boleh uji benda tu menggunakan multimeter. So ini untuk yang ni kita nak kena uji dia pada dia punya speaker terminal dekat dalam head unit sebentar lagi. Alright. Okey, kita menggunakan test tone 40 Hz. Okey, negative dB punya ni. Okey. So kita boleh download daripada internet. Okey, yang penting 40 Hz. Ni contoh dulu. So kita dah sambungkan kita punya wire tu. Okey, sambung ke kita punya ni multimeter. So kita boleh tengok apabila kita naik tu sekarang ni voltan dia adalah 6.5 lebih kurang. Okey, kita boleh pergi maksimum lebih kurang 10.20 volt. Okey, jom kita naikkan dia punya volume dia. Kita boleh tengok dekat situ nilai bawah tu. Okey, dia dah lepas sampai 11. So maksimum dia boleh pergi kat sini, kita tengok. Kita naikkan dulu 40. Pada maksimum volume dia dapat lebih kurang 12.7 volt. Tapi kita dari sini yang saya pernah bagi tahu, ini cuma boleh buat reference. Tapi kalau kita nak betul-betul maksimumnya volume tanpa sebarang distortion, clipping, so kita kena guna alat ni. So kita cuba kita letak pada, kita agak-agak dia dapat 10.20. Okey, sikit lagi, kita tinggikan sikit. Okey, sikit lagi kita naik 34 lah. Bila dapat 34 dia boleh kurang dekat lah. Okey, kita boleh tengok kat sini 34. Itu adalah dia maksimum untuk ni tanpa clipping. Alright. Okey, sekarang kita nak buat teknik yang menggunakan speaker ni. Okey, nampak kita tengok kat sini kita dah bagi signal 40 Hz. Bila kita tinggikan kita punya volume, kita tengok apa yang berlaku. Nampak? Itu dia dipanggil distortion. Itu
Dua katil ni. Bunyi dia stabil. Pada bunyi 31 okey, clean. Okey. Dengar tu. 32 dia dah start clipping. Dia okey. Nampak? Itu yang bunyi grrr tu adalah distortion, sebenarnya adalah dia dah sampai, dia dah cut off kat situ pada frekuensi yang bass tadi. Okey, tengok sekali lagi. Nampak? So pada volume 34, 33 dia dah tak boleh, dia clipping dah. Tapi kalau volume 32, okey, dia masih lagi clipping. Okey. So kita turun 31. Lihat, tak ada clipping. Itu adalah maksimum volume yang kita boleh uji daripada ni. Okey, so lepas ni kita guna method satu lagi, dia panggil method yang menggunakan alat itu. Okey. Okey, sekarang ni kita nak test okey, method yang satu lagi. Kita guna jenis yang ada clip buaya ni, yang kita dah pernah buat sebelum ni, sama pada kita punya ni. Okey, speaker ni. So kita bagi contoh satu frekuensi ni, okey, 1 kHz punya negative dB. Kita play dia. Okey, kita sekarang ni volume kita 31. Perhatikan betul-betul pada bunyi yang bunyi 1 kHz tu. Yang kita akan dengar bunyi macam seperti berbeza. Tu? Tu? Kalau saya tekan ni 32, dia akan bunyi lain. Itu dia, lain. Saya 31 balik. Tak ada. Ada? Tak ada? Tak ada? Ada. So maksudnya 31 tu adalah dia maksimum dah clipping dia. Dia tak boleh lebih. Maksudnya 31 adalah maksimum dia. Kita tak boleh lebih. Alright. Kita boleh test sekejap lagi untuk menggunakan cara yang satu lagi, yang menggunakan pakai output jenis ni daripada preamp dia. Okey. So kita sambung ni ke dia punya preamp belakang dia. Okey. And then kita cocok ni ke kita punya speaker tadi. Alright. Okey, kita dah sambung ke ni, kita punya ni speaker ni. Okey, kita dengar sekarang ni saya dah baiki sikit. Mungkin benda ni jack dia tak berapa baik dengan apa kita punya ni speaker ni. Okey, jika anda dengar kat sini speaker ni, ini adalah bunyi 1 kHz. Okey, 1 kHz. So volume kita tadi, kita ni yang tak clip, tak unclip punya apa ni, volume clean. Kalau kita naik kepada 32, dia akan bunyi lain. Susah nak dengar dengan kita punya ni, kita kena dengar betul-betul. Nampak? 33 dia lain. 32 dia clean. 33 dia ada bunyi. 32, 31 clean. Tak ada apa-apa. 32 ada sikit, kita tak perasan. Tapi kita boleh dengar dengan telinga ni, kalau kita dekat live ni. Okey, kalau ni nampak 33 dia dah bunyi berbeza. Itu dipanggilkan distortion. So depend pada anda punya head unit. Okey, dia tak sama, semua tak sama. Okey, sebab dia punya amplifier berbeza. Kalau 31, 32 bau, 31 bau dia clean. Sama juga jika kita gunakan signal 40Hz. Contohnya untuk ini adalah frekuensi rendah untuk bass. Bila kita pasang ni
Okay, yang ni susah kita nak dengar sebab bass sangat dia kecil, dia frekuensi dia tak akan keluar dengan mudah kat sini. So kita letak kat telinga, kita dengar betul-betul sampai kita ada bunyi perbezaan. Di mana perbezaan itulah titik distortion. So kita akan turunkan sikit volume dan itulah volume yang bersih daripada kita punya head unit kita. So sekejap lagi kita akan pergi ke peringkat seterusnya. Kita punya check pada kita punya DSP dan juga kita punya power amp subwoofer. Okey, untuk kita nak set gain pada kita punya subwoofer power amp, okey, kita semalam kita dah kira untuk high pass berapa dan low pass berapa. So ini adalah setting pada kita punya DSP dan juga kita punya power amp. Untuk DSP, kita akan letakkan dia punya low pass filter dia dekat sini 80. Okey, 80. Alright. Okey, kita letak sini, kita pilih EQ pass dia, bypass dia Linksys. Okay, and then kita punya EQ dia 12 dB per octave. Maksudnya semalam kita dah tengok bahawa kita punya slope ini dekat DSP, ini dekat kita punya power amp. Kita nak dapatkan total negatif 24 dB. So slope untuk yang ni kita slope ni untuk kita buat negatif 12 dB slope. Dekat sini. Alright. So kita boleh nampak graf ni di mana pada 80Hz, sini 80Hz, yang ni tanda ni dia akan slow down turun sampai sini, sampai 200. Okey, ini adalah subsonic dia. So oleh kerana kita tak nak usik subsonic dekat DSP, so kita turn off dia untuk high pass ni jadi off. So dia pass semua, nampak? Dia pass semua. Okey. So begitu juga dengan untuk yang left, kita pun buat sama. Okey, yang ni kita buat 80Hz. Okey, yang ni kita buat Lewis. Dan ni kita letaknya 12. Okey, betul dah. Dan high pass dia tadi kita offkan dia. Kita nampak kat sini. So dua-dua kita dah, untuk subwoofer ni kita dah orang kata set dia ni crossover. Kita bypass dia terus ke kita punya power amp. Di power amp nanti baru kita akan set kita punya gain dia. Alright. Okay, tapi saya akan ukur dulu berapa output yang keluar daripada kita punya DSP ni. Okay, berapa nilai clipping dia. Okay, so kita boleh tengok sini ada remote dia. Ni remote dia. Sekali kosong. Volume 0. Okay, harus diingat, saya bagi tahu, ingatkan kalau untuk set tadi yang kita check tadi, pastikan semua loudness, bass, EQ semua dalam flat, dan juga bass pun loudness semua turn off. Jangan ada on, tak boleh ada on. Okay, dia ada flat semua, baru dia okay. So sekarang ni dah set. Okay, kita save dia. Okay, tekan save. Okay, tekan save. Yes. So sekarang ni dah save. Okay, kita juga untuk ni, kalau kita tengok ini maksimum untuk DSP ni adalah 66 maksimum. Kita kena dengar melalui telinga kat speaker ni, dan kita akan dapat dengar perbezaan bunyi dia akan bunyi macam bising, macam gitu kan. Bila kita rendahkan dia sampai dia bunyi senyap, di mana bunyi senyap itu adalah titik di mana amplifier dalam DSP ni tidak ada clipping. Alright. Okay, sekarang kita nak tengok clipping pada DSP 15.49 kalau kita kiraan pakai teori. Okey, so kita dah masukkan signal 1 kHz. So untuk volume 5/2 kita akan dapat 10.2 volt.
kalau kita naikkan volume dia sampai tadi kita test untuk subwoofer 58. Okey. So 58 dia lebih kurang dapat 12.6. Okey, 12.6. So kalau kita lebih lagi dia akan jadi distortion. So kiraan yang dekat kita kira tu susah kita nak kira antara teori dan juga ini real world lah, real world punya calculation. So kalau kita tinggikan sampai maksimum, okey, sampai 66, dia pergi sampai 13.9. Maknanya kiraan ini susah kita nak dapat tepat, sebab kadang-kadang kita ikut spek tapi dia punya watt dia ke ataupun dia punya ohm dia dah lari. So lebih baik kita gunakan method guna yang seperti ni. Okey, kita guna seperti kabel yang saya dah buat ni, kit ni, distortion kit, supaya kita boleh dapat detect dia punya distortion. So untuk case kita just kekalkan 58 lah. 58 adalah clean signal, iaitu dia dapat kat sini 12.4, 12.2 lebih kurang. Okey, so kita catat apa nilai voltan ini. Test tone 1 kHz ni sebenarnya untuk kita nak measure gain untuk speaker yang dekat pintu ni. Okey, supaya kita nak tahu berapa maksimum volume yang kita boleh bagi supaya tidak ada distortion nanti. Okey, sebelum kita ke belakang, pastikan kita letakkan apa ni, test tone untuk 40 Hz, negative dB dia punya ni lah. Okey, jom. Okey, sekarang kita nak cari dia punya setup gain untuk power amp punya monoblock. Kalau kita kiraan memang 40 volt lah. So kita akan gunakan teknik yang sama juga untuk kita ni. Sebelum tu kita tengok dulu. Pastikan anda letakkan multimeter anda dalam kedudukan apa ni, arus ulang alik. Okey, untuk kita baca dia punya signal dia tu. So kita dah dapat tadi, okey, maximum unclipped volume untuk H unit ialah 31. Okey, and then kita dah set kita punya crossover, kita lepas 80 Hz, okey, 12 dB octane, and then kita punya power amp DSP, bukan, kita punya DSP, kita punya volume 58. Dan jangan lupa kat sini kita ada volume knob. Okey, so kita akan pusing volume knob ni sampai kita dapat, kita maksimumkan. Okey, kita maksimumkan volume knob untuk subwoofer. Okey, jom kita ke belakang. So kita dah kira ni secara teori, okey, untuk power amp monoblock punya voltage, okey, menggunakan ohm law. So kita dapat sini 40 volt. Okey, P kali R, okey, square root, dapat 40 volt. So sekarang ni kita akan pusing gain ni, okey, gain ni sampai kita dapat lebih kurang 40. Ini secara teori ya. Okey, pusing. Dia akan naik. Nampak dia terlepas. Gunakan sikit. Kalau kita tengok, kita punya sistem, kita ada clipping punya sistem. Kalau kita tengok, kalau kita zoom sikit sini, okey, pada volume tu, knob tu, kita tengok tu betul. Dia ada satu sistem di mana kita, bila kita terlebih, dia akan clip. Nampak? Dia clip. Tu, dia clip. So, kita turunkan sikit sampai dia padam. Okey, padam. Itu maksimum dia. Okey, sampai kita padam. So ini kalau yang ada, kalau power amp yang ada clip indicator. Kalau tak ada, kita kena akan buat proses sekejap lagi. So sekarang ni baca unclip adalah 47. Okey, 47. So yang kita baca tadi adalah yang kita buat kiraan 40. So kita ingat nombor ni 47. Kita turunkan sikit sampai ke 40. Sangat sensitif.
sensitif. So, kita dapat nampak. Kita berikan 40 sekarang. Naikkan sikit. Tak apa. Sebab kita akan buat proses ukuran yang satu lagi tu. Okey, dengan menggunakan apa ni, kits yang sama. Okey, kita ambil kits yang jenis lidah buaya ni. Okey, sambung ke kita punya speaker kita yang kecil ni. So, kita dengar betul-betul. Sekiranya kita dengar ada perubahan bunyi yang ketara, di situ adalah point di mana dia ada distortion. So kita kena undur sikit agak-agak sampai dia tak ada bunyi distortion. Okey. So kita kena dengar. Saya tak dapat filmkan sebab dia agak susah, tapi kita boleh dengar daripada kita guna letak kat telinga, kita dengar. Dan lepas ni saya akan tunjuk berapa bacaan dia. Okey, setelah kita dah buat apa ni, pelarasan pada kita punya gain tadi ni, okey, gain kita ni. So kita dapat lebih kurang 47.6 atau 0.7 volt kita punya voltage start unclip. Okey, kita menggunakan benda ni. Okey, benda ni, tool ni adalah kits ni. Tool ni lah, okey. So kita akan dapat the maximum volume bila kita dengar dengan telinga mana titik point distortion tu. So kalau nak tahu benda tu betul tak betul, kita dah telah uji kat depan tu. Dia ada satu, dia panggilnya voltage clipping. So kita boleh tengok dekat sini. Kita tengok. So dia tak ada clipping situ. So volume ni memang dah maksimum. Kalau kita pusing ni dah maksimum. So dia tak ada masalah. Kalau kita dah buka volume tu tinggi, dia tak akan ada distortion. So kita dah habis dah setting untuk gain. Okey, sebelum kita nak set crossover pada kita punya power amp subwoofer kita tu, kita kena sediakan tune 80Hz sebab kita nak cut off pada 80Hz. So kita kena pergi dekat kita punya head unit kita. Alright, kita kena pilih. Kita kena pilih aspek atas. Okey. Dia ni dekat sini signal 80Hz. Nampak sini 80Hz. Kita kena pilih ni, sini 80Hz. Pada sini 80Hz ni, okey, kita di situ adalah kita nak cut off frekuensi tinggi, dan yang kita benarkan 80Hz frekuensi rendah sampai ke bawah. So dekat kita punya DSP kita pun kita dah set 80Hz. Kita nampak kat sini. Okey, ni SW tu adalah dia punya subwoofer dia. So kejap lagi kita akan set dengan multimeter, guna multimeter. Okey, kita kena apa ni, buat pengiraan. Okey, kita ini adalah kita apa, dia panggil orang kata jadual yang dah siap dengan dia punya slope, berapa slope yang kita nak pakai. So kita pakai, okey, untuk kita nak set crossover, okey, guna apa, digital multimeter. Okey, kita ada unfiltered apa ni, voltage. Okey, katakan unfiltered voltage kita adalah kat sini 12.6. Okey, kita dapat voltage unfiltered, okey, yang tak filter lagi dengan crossover. Okey, dekat sana memang kita ada filter, tapi di peringkat subwoofer kita tak filter. So apa kita buat, okey, 12.6 ni kita akan catat 12.6. okey, 12.6. okey, kita tengok slope yang kita pakai dekat kita punya subwoofer ni, power amp, subwoofer power amp adalah slope yang 12, sebab dalam manual dia tulis tu 12. Okey, 12. So 12 kita tengok ni cut off frekuensi dia. So 0.501. Okey, Q ni kita kena kali dengan voltage ni, kita akan dapat lebih kurang 6.31. So 6.31 lah kita nak dial kita punya crossover kita. Okey, ni dekat LPF ni.
sehingga dia dapat nilai nilai yang kita cari tadi. So kita pusing sampai kita jumpa. Tengok di sini. Dia akan turun. Agak slow, kita kena perlahan. Yes. Sikit lagi. Okey, kita dapat. Sekarang kita akan dapat 6.31. So 6.31 ni, di sinilah kita punya cut off frekuensi kita 80 Hz. Itu adalah cara kita nak cari crossover 80 Hz. Okey, untuk kita dapatkan setting untuk subsonic. Okey, subsonic ni frekuensi rendah, tapi kita nak cut off segala frekuensi yang paling rendah sekali daripada kita punya tuning subwoofer punya box. So kita dah ada tuning box kita 45 Hz. Okey, sebelum ni saya dah bagi tahu. Okey, kali dengan yang tadi, ini adalah dia punya nilai tetap dia. Okey, 0.75 kita kali dan dia akan dapat 33.75 Hz. Ini adalah frekuensi yang kita perlu dapatkan test tone untuk kita masuk ke dalam kita punya amplifier. So dia sama seperti tadi. So kita pastikan kita dapat voltage yang amplitude berapa. Tadi kita ada 12.6 contohnya. Okey, so kita kali dengan ni, kita akan dapat ni. So kita nilai inilah yang kita akan cari titik crossover di mana dia cut off pada 33.75 contohnya. So tapi kalau kita tak ada test tone tu, kita cari test tone yang hampir dekat lah. Okey, dengan menggunakan test tone 33 Hz. Okey, kita hampirilah daripada yang tadi. Connect daripada kita punya device kita, handphone ke apa, ke kita punya set kita melalui Bluetooth contohnya. Okey, set pada 33. Okey, so kita akan dapat amplitude voltage 14.1 ataupun 14 volt lah, kita senang 14. So subsonic frekuensi box tuning pada 45 Hz. So ini adalah dia punya formula dia 0.75. okey, nilai tetap. So dia dapat 33.75. okey, 75. Yang tadi tu yang kita dapat 33 Hz tu. okey, so kita kembali balik pada kita punya orang kata, okey, seperti mana formula crossover yang kita buat sebentar tadi. So kita guna slope yang 12. So dia punya Q dia 0.501. So ni 0.501 ni kali dengan 14, voltage yang tak difilter lagi, okey, bersih, dia dapat 7.01. Ni adalah nilai voltage yang kita nak cari, di mana itu adalah point subsonic kita. So kita pusing. Okey, pastikan kita punya ni generator kita on, baru kita boleh dapat nilai ni. Dan kita pusing subsonic kita. Okey, sampai nilai subsonic kita. Pusing sampai dia capai nilai 7.7 volt lah. Ya, hampir sikit lagi.
ini adalah nilai subsonic kita. So kita dah selesai untuk subsonic. Kemudian kita dah habis settingan ni, kita akan pergi ke DSP pula. Okay, alright, jom. Okay, sekarang sudah tiba masanya kita nak setting crossover dalam DSP pula. Okay, kita tengok ni kan DSP dia. So kita nak uji crossover dia, kita nak set crossover dia dan juga frekuensi respon untuk setiap speaker. Benda yang perlu ada adalah mic. Okay, seperti ni contohnya. Okay, ini saya dah ambil daripada AV receiver, dia letak kat situ. Okay, atau kalau anda tak ada, boleh juga guna apa, earphone. Okay, kita punya earphone ni yang ada mic ni, kita boleh pakai. Yang ni boleh cucuk terus lah kalau earphone. Kalau yang ni kita beli pula apa ni, Y connection ni, splitter, Y splitter dia panggil, Y splitter, untuk sambung kita punya laptop. Sebab kebanyakan laptop ni dia ada satu je dia punya plug dia. Okay, alright. So kemudian kita akan masukkan pin noise sebentar lagi. Okay, sekarang kita dah tengah play pin noise. Kenapa kita pakai pin noise ni? Sebab dia punya respon dia seperti mana yang human dengar. Okay, kita dengar. Maksudnya kita dengar ni maksudnya respon yang dibagi oleh signal ni ke speaker dan dia sampai kat kita adalah seperti mana macam kita dengar muzik tu. So ini adalah ujian pin noise untuk kita nak set crossover dia dan juga semua frequency respon untuk setiap speaker. Dan kita kena faham bahawa speaker ni dia punya range dia. Okay, tak semua speaker range dia sama. Sebab ada speaker yang boleh terima frekuensi ni sampai ke berapa. Okay, ada yang boleh terima apa, lebih wide lagi, lebih besar. Tapi kita tengok pada kita punya spec. Okay, di mana kita dah kira dalam kita punya crossover hari tu. Okay, ni kita dah dapat semua dia punya detail ni. Okay, sebab kita nak set kita punya high pass, low pass semua dan juga band pass semua ni untuk kita set ke dalam kita punya apa nama tu, kita punya DSP punya setting. Okay, so kita nampak kat sini, ini adalah dia punya bahagian apa ni, crossover dia. Okay, semua bawah ni semua channel-channel dia. So kalau kita tengok channel yang kita dah buat, itu ni subwoofer kita dah buat tadi. So yang tinggal ni woofer itu adalah untuk speaker yang sini. Okay, dan full ni adalah yang atas ini adalah saya set sebagai untuk mid range dan ni untuk tweeter. So yang ni okay, untuk projek ni saya akan buat setup 2 way dulu sebab saya tak ada lagi untuk yang 3 way. Tapi kita still boleh dapat respon yang baik. Dia punya frekuensi daripada speaker, kita set dia ikut band yang kita dah set up dekat dalam table ni. Okey, jom. Okey, kita nak set kita punya mid bass atau mid range kita. Okey, untuk high pass 147.6 Hz dan juga low pass ni adalah 2 kHz. Okey, ni kita dah bincang sebelum ni. So, kita tengok untuk high pass. Sekarang ni berada dekat ni woofer. Okey, sebelah kanan kita test untuk sebelah kanan ialah kita off dulu. And then tadi kita kata tadi high pass. Okay, high pass. Okay, low pass dia kata kita ambil low pass dulu. Low pass adalah 2 kHz. So 2 kHz kita sekejap ya, saya tengok dekat subwoofer. Okay, series. Okay, subwoofer ni. Okay, kita gunakan yang Butterworth. Dan kita pilih 24. Okey, 24. Terus ni tadi dia kata 2 kHz, maksudnya 2000 lah. 2000 untuk low pass. Okey, LPF tu maksudnya low pass filter 2 kHz. Dan juga untuk ini kita setting dia 24
maksudnya dia kena set Butterworth lah supaya dia tak di 24. Okay, so kita pilih Butterworth. Okay, pilih 24. Ini 2000. Okay, dan juga yang ni kita Butterworth. Ini ada 24. Okay, so ini dia punya apa, high pass dia 147.6. Okay, 2 kali nilai FPS lah. Tengok sini, jangan tengok atas tu akan berubah nanti. Okay, nampak? Okay, dah berubah. So ini sebanyak 147.6. Dia boleh pergi ke 148. Okay, dia ambil 148. So kita boleh nampak ini dia panggil sebagai, ini bahagian low pass, ini bahagian high pass. Ini dia kata sebagai, dia kenali sebagai band pass filter. So kita kena cerita dulu ni. Okay, ini adalah band pass. Okay, so sekarang ni kita tengok respon dia macam mana. Okay, saya buka satu software. Kita dia buat pakai ni review, REVE. Okay, yang ni dia boleh record. Okay, ni kita tengok real time. Okay, nama dia apa ni, software nama dia apa ni, Spatialism. Okay, so kita kuatkan, tutup semua aircon supaya kita tak ada pusing. Okay, nampak respon dia. Yang ni dia sebab bunyi kenderaan lah. Ni suara saya lah. Okay, senyap. Kita pasang volume yang sesuai. Base supaya senang kita nak baca. Ini base ditutup. Kita tutup satu je. Bahawa ini suara saya, dia cut off kat sini. Okay, lebih kurang 150 lebih dan dia maksimum kat sini cut off ni nampak 2 kHz. Turun nampak, dia turun 2 kHz. Respon dia nampak lebih tepat. Okay, bila kita measure dengan kita punya mic kat sini, nampak? Okay, mic kat sini, so kita nampak dia punya respon dia baik lah. Okay, tapi kita boleh, kalau kita nak pasti lagi, kita boleh guna software. Saya tukar software lain. Okay, ini lagi satu contoh lain, software lain, nama dia Smart. Okay, boleh download dalam internet. Just type Google saja. Kalau kita tengok kat sini, suara saya memang dia akan buatkan dia naik sekejap lah. So kita boleh nampak tadi kita cut off pada 2 kHz. Okay, dan juga so maksudnya band pass ni pada 2 kHz dan 140 lebih. Kita kuatkan, boleh kita nampak respon daripada mic.
juga boleh menggunakan iPad. Okey, katakan iPad ke iPhone ke Android apa-apa saja. Okey, download saja software Sound Spectrum Analyzer ke contohnya. Okey, dia ada yang demo ke apa semua, kita boleh ni. Dan sekarang kita nampak sebab suara saya sedang bercakap. Sekarang ni saya akan tinggikan apa ni ping noise tu, dia punya volume dia, so kita boleh tengok berapa dia punya frekuensi respon yang di pick up daripada kita punya speaker kita. Nak menentukan kita punya crossover kita cut baik dan respon dia macam mana. Kalau anda nampak lihat kat sini, dia cut kat sini, okey. Lebih kurang dekat 2K dekat potong. Sebab tune dia tak bagi. Maksudnya frekuensi tinggi kat sini dia tak benarkan sikit pun frekuensi tinggi. So kita mengharapkan frekuensi tinggi. Begitu juga dengan frekuensi rendah. Ini sebab ini engine, tapi dia tidak daripada tahap ni, dia tak akan keluar kan. So dia akan protect kita punya speaker daripada rosak dan juga dia akan elakkan daripada distortion. Berada gini. Kalau kita tengok kat sini, dia hanya respon dia akan baik. Sama seperti mana yang kita baca tadi. Okay. Kalau kita rasa nak tinggikan sikit ke mana-mana, kita boleh tinggikan. Tapi daripada pengalaman-pengalaman YouTuber yang lain, dia kata lebih baik kita cuma naikkan at least 3 dB. At least 3 dB daripada kita punya setup, kita punya kita punya point kita tu. Naik 3 dB saja. Okey. So kita nak naik 3 dB dengan cara kita buka balik software yang kita DSP. Okey. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh naikkan mana frekuensi yang kita rasa apa ni tak berapa baik tu, maksudnya respon pada kita punya pick up mic tu ni, kita boleh naikkan sikit ataupun kita turunkan sikit. Ni kot ni bar kat sini. Ini menunjukkan ni number of frekuensi band dia. Okey, sebab yang ni dia ada 31 band kan. So semua frekuensi dia cover. Okey, yang tengah ni yang hanya yang dilepaskan dalam kita punya mid bass ataupun mid range kita tu. Okey, sebab kita nak buat 3 setup, 3 way punya setup punya speaker, tapi sebab memandangkan speaker tak ada, kita buat 2 setup. Walaupun 2 setup, tapi kita boleh lagi control dia punya frekuensi kat sini. Okey. Alright. Kalau kita tengok kat sini, frekuensi 500 ni tak cukup sama tinggi dengan frekuensi dekat sini. So kita boleh naikkan respon dia sikit, dengan cara pergi dekat sini, cari frekuensi 500 ni. Okey, ini kita naikkan benda ni. Okey, ini 500. Okey, kita tengok ni. Okey, ini
Sama tak semuanya? Setelah kita buat beberapa adjustment kat sini, okey. Adjustment kat sini, kita boleh nampak bahawa kita punya frekuensi respon kita, okey, frekuensi respon kita berada kat keadaan yang sekata ataupun apa yang kita suka. Okey. Okey, cut off cantik dan juga pada sisi ataupun lebih cut off cantik kat sini. So ini so kita buat pada channel-channel yang seterusnya. Okey. Sekarang kita nak buat untuk bahagian left pula, untuk kita punya mid bass dia. Ini kita abaikan ya, dia sudah woofer tu abaikan lah, dia memang kita by default kat situ lah. So kita macam tadi sama. Yang ni adalah apa ni, low pass dia adalah 2000. Okey, 2000 maksudnya 2K lah. Okey, kita guna Butterworth. Okey. And then dia punya slope dia kita ambil 24. Okey, kenapa 24? Sebab kita nak pastikan dia dapat shift pembahagian pada kita punya, antara kita punya mid bass kita ataupun mid range ke kita punya subwoofer kita. And then untuk yang ni high pass. Okey, high pass kita tadi kita macam sama macam tadi, lebih kurang 147.6. Kita enter dia. Okey. So nampak kalau slope berbeza, nampak dia landai. So kita tukar pada 24 and then kita akan nampak perbezaan slope dia. Itu. So kita boleh nampak slope dia dekat sini. Okey, dia lebih cerun. So kita nampak H ni adalah high frequency, high pass, dan ini adalah low pass. Okey. So sekarang ni kita tengok bunyi dia. So sama seperti tadi, kita tengok dia punya ni respon dia. Kita dapat tengok respon dia mudah. Kalau nampak lihat kat sini bahagian dekat dengan 500 ni dia agak tak tinggi. So kita tinggikan sampai rata ataupun ikut preference anda. Kita nak bagi semua scatter lah. Okay, fungsi respon dia scatter. Kalau boleh yang saya pilih kita turunkan sikit.
hasil dia. Kita tengok dia hampir serata. Kalau boleh kita tuakan 1 kHz dengan 2 kHz. Sekarang kita nak buat untuk Twitter pula. Mid range kita dah siap tadi dengan apa, ataupun base tu kita dah siap. Untuk Twitternya, okey, untuk high pass 2 kali ganda fs, okey, itu 2 kHz. Okey, bergantung pada speaker anda. Anda tengok spek. Low pass dia kita tak guna, so kita turn off saja. Okey, kita turn off, kita tak guna. Tak ada. So kita tengok kat sini, kita on hanya Twitter sebelah kanan dulu. Ini belah kanan. So kita tengok apa ni, low pass dia kita off. Okey, kalau kita off low pass dia akan ni. Okey, dia tutup. And then kita pergi dekat high pass. Okey, high pass tu adalah 2 kHz bersamaan dengan 2000K lah, 2000 lah Hz. Okey, enter. So ini adalah 24. Okey, so tengok, nampak? Di sini frekuensi ni semua kita tak pakai, sebab tu kita off dia, nampak, kita off. And then untuk kita cuma on high pass saja. Nampak? High pass kita lepaskan sampai ke frekuensi ke atas. So dia tak ada masalah. Okey, so sekarang kita nak tengok dia punya respon dia macam mana. Pergi buka balik dekat ini. Sekarang kita tengok respon dia. Kita tinggikan suara dia. Kalau kita boleh nampak kat sini, okey, dia cut off pada 2 kHz. Nampak? Di sini. Okey. Tapi ada beberapa frekuensi yang tak nampak ni cantik. Dia cut off pada 2 kHz. Okey. So yang ni frekuensi 8 kHz sampai ke 20 lah. Kita boleh ratakan dia. Yang ni kita sampaikan sebab ini adalah bunyi suara dari enjin di sekitaran. Yang penting kita fokuskan yang kat sini, frekuensi yang tinggi ni.
cut off pada 2 kHz kan tadi. Okey, kita tengok kat frekuensi dia. Ni. So 2 kHz. Okey, ni 2 kHz. Kita boleh buat sikit 2 kHz. Okey, 2 kHz ni. Kita tengok respon dia macam mana. Okey, 2 kHz kan. Kita cuba tinggikan lagi untuk yang 3 kHz kan. Okey, ini 3 kHz. Okey, tengok respon dia macam mana. Okey, kita tinggikan lagi. Tapi jangan lebih daripada 3 dB. Kita naikkan sikit. Okey. Kita naikkan. Tengok dulu berapa dB dapat. Okey, memang naik. Okey. So, kalau kita tengok kat sini ada frekuensi yang rendah, frekuensi yang tinggi. Okey, kita boleh bagi dia naik lagi sikit. Khususnya 8 kHz. Okey. Di mana? Dia ada di sini. Okey. Kita naik. Kita tengok. Mungkin 10 kHz. Oh, ni 10 kHz. Alright. Bagus. Okay. Tengok respon dia macam mana. Agak bising. Okay, kita naik 20 kHz. Okay, ini adalah 20 kHz. Kalau nak senang kita tulis type je. Okey. Okey, so kita tengok dia respon dia macam mana. Nyaring. So dia tak yang boleh pergi dah. So 2 kHz kita boleh turunkan, 20 kHz kita turunkan sebab ia terlalu tinggi. Ni kita just so di antara frekuensi yang miss tadi dekat mana? Okey, 8 kHz kita naikkan sikit.
Terus kita dah naikkan. Okey, kita boleh naikkan yang 600. Yang 6 kHz sorry. Okey, tengok peak dia. Alright, tengok peak dia. Cantik. Anda dapat lihat. Okay. Okay, dia boleh sampai. So kita tengok kat sini. Boleh katakan semua frequency kita dah sama taraf. Ini 4 kHz kita boleh cuba naikkan. Kalau kita nak naikkan, tengok 4 kHz berada dekat mana? Oh, dekat sini. Kita boleh naikkan. Kita naikkan. Okay. Ini pun bergantung pada apa ni, kesukaan anda lah. Kalau rasa anda suka pergi bingit ke macam mana, kita boleh naikkan. So, kita naikkan ni. Okay. Tengok respon dia macam mana. Kita boleh naikkan sikit lagi. So ini okey, kita naikkan lebih 3. Okey. So hampir semua band yang kita dah naikkan kat sini. Okey. Kita dapat respon yang baik lah. Tutup je kan senyap di sini ada. Ni yang lain ni sebenarnya enjin lah. Kita naikkan dia. So kalau kita tengok balik dekat sini, dia punya DSP kita 2 kHz kita pun dah naikkan. Hampir semua frekuensi kita naikkan. Ni agak tinggi sikit, kita turunkan. Oh, bateri kau nak habis. Okay, kita hampir habis kita punya setting DSP. Okay, hanya kita tinggal untuk kita nak setting delay. Apa itu delay? Delay tu adalah untuk kita nak setkan supaya speaker dalam kedudukan yang sama rata. Maknanya kalau kita duduk di posisi tempat memandu, okey, speaker kanan dengan kiri dia ada orang kata jarak dia. Okey, jarak dia kanan lebih dekat, kiri lebih jauh. Jadi kita kena menentukan delay supaya bunyi frekuensi tu sampai pada telinga kita agak lewat sikit supaya kita dapat dia punya kesan stereo dia, dan juga kita akan rasa macam seolah-olah penyanyi tu ataupun instrumen tu berada di depan kita. So itu kita ni objektif untuk kita setting delay. So kita dah ukur kita punya delay baru-baru ni. Okey, tempat duduk kita dah ukur dengan pita mengukur apa semua. So setting ni kita kena letak dekat kita punya ni tempat pemandu. Okey, kita tengok dekat sini, betul-betul dekat sini. Okey, okey.
Sebab tu kita dah masukkan nilai-nilai tu dalam kita punya ni measurement calculator kita. Hari tu kita dah masuk. Kita masukkan apa ni semua ni. Okey, nilai-nilai ni. Okey. Enter this value in your DSP ni semua ni. Okey, ke dalam kita punya setting tadi. Okey. Okey. So kita dah masukkan yang nilai-nilai tadi. Kita nampak. Okey, kalau kita tengok dekat sebelah ni, okey. Kita dah masukkan untuk Twitter berapa milisecond, 0.04 milisecond. Okey, kita dah masuk yang ni mid range. Okey, ini pun ni Twitter sebelah kanan. Ini adalah mid base ataupun mid range. Okey, sebelah kanan, dan ini sebelah kiri. Ini yang belakang ni adalah subwoofer. Okey, so nilai kita check balik. Ya, semua betul. Okey, so sekarang ni semua dah setting. Okey, cara dia untuk DSP ni bergantung pada DSP anda masing-masing. Kalau anda takut dia hilang ke apa, sentiasa kita save lah. So untuk DSP ni save dia, cara dia kita kena klik dekat preset save. Dia akan tanya ni, and then kita tekan yes. Manakala untuk kalau kita simpan data tu, kita tekan pergi ke option atau kita pergi save all. Itu caranya. So sekarang ni kita akan buat test macam mana kita buat test sound pula. Macam mana sound dia okey ke tak. Kita tunggu sekejap lagi. So sekarang kita test dengan sound check 1. Okay, play satu sound. Okay, sound check nombor 2. Test. Dia ambil daripada kedudukan apa ni sebelah pemandu, tempat yang kita letak mic tu. Okey, kita akan pergi ke test yang terakhir. Okey, dalam test yang terakhir adalah test yang ketiga. Okey, test ketiga, sound check yang ketiga. Okey, kita pasang lagu yang agak lebih slow supaya kita boleh dengar detail dia. Kita akan rasa dia punya pergerakan kanan ke kiri dia semua akan lebih jelas. Okey, jom kita dengar.
kita boleh nampak, okay, setelah kita dah buat tuning semua, kita pakai apa, DSP. Kalau yang mana tak ada pakai DSP pun, dia boleh still dapat yang terbaik. Cuma dia kena setting pada kita punya headset, okay, head unit lah maksudnya, supaya dia dalam keadaan yang baik. Okay, so yang penting speaker tu punya respon kita kena pastikan dia betul-betul tepat, baru kita akan dapat suatu kualiti bunyi yang baik. Okay, yang itu untuk upgrade. Kita bukan sekadar je kita orang kata pasang and then terus kita pusing je volume tu semaksimum yang mungkin. Itu salah. Even kalau kita pakai SPL pun bukan cara itu, kerana boleh mengakibatkan distortion. So distortion tu tak guna juga. So dia akan jadi bunyi tak sedap. So dalam kancil ni dia ada beberapa limitation yang kita boleh nampak. Okay, kereta lain mungkin ada lain punya, sebab dalam setiap kereta dia ada berlainan akustik. Akustik tu maksudnya kita punya pintu kita punya cermin kita, segala-galanya akan memberi kesan dalam kita punya sound quality. Okay, kalau macam bass tu tinggi sangat, dia akan membuatkan bergegar. Okay, akan bergegar. So kita kena tune sikit. Oleh kerana kita dah buat distortion punya clip kepada yang paling maksimum, jadi kita dah tak ada dah distortion kat situ. Kita just pusing je knob kita ni agak-agak, dia kita rasa macam sedap kita dengar. Okay, dia blend dengan baik kan kita punya mid range dengan filter kita. So kali ni kita dah boleh penutup untuk kita punya projek video upgrade sound kancil kita. Okay, so jangan lupa, kita siapa yang belum subscribe pada Zalihu Video Channel, subscribe dan segera. So tak ada masalah, ia adalah sangat bermanfaat pada kamu semua. Ada lagi banyak lagi video lain akan datang, okay, untuk baiki dan juga upgrade dan segala-galanya. Share, komen, Zalihu Video Channel. Sekian, terima kasih.